Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak menceritakan kisah seram yang disampaikan oleh Abang sebenarnya lupa nama dia. Nama sebenar tu Abang lupa. Abang wakilkan dia sebagai Syukri lah. Jadi Abang Syukri ni telah ceritakan dekat Abang pengalaman dia. Dua pengalaman dia waktu bersekolah dekat satu sekolah dekat Alustar Kedah. Dikatakan itu adalah sekolah lelaki. Jadi abang bila dapat cerita ni abang rasa sedih. Sebab apa? Abang pernah bukan ditinggalkan, teruk nah bunyi bapa abang dia. Abang pernah dijemput lewat oleh ayah. Sebab ayah abang kerja KL, lepas tu abang sekolah kat Seremban. Jadi petang lepas maghrib bawa ayah jemput. Jadi abang boleh rasa macam mana tinggal sorang-sorang dekat sekolah. Tapi waktu tu abang ada adik abang lagi lah 2-3 orang. Dah bukanlah sorang-sorang sangat. Tapi perasaan tunggu ayah lama tu membuatkan bila abang dapat cerita ni macam terimbau kenangan lalu. Sedih. Rasa abang boleh rasa. Abang memang rasa betul perasaan tu bila abang dapat cerita ni. Daripada Abang Syukri lah kan. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan dan kita kongsi cerita ni sama-sama. Moga-moga jadi pengajaran kita. Jadi korang nampak hari ni abang pakai kemeja lengan pendek, nampak smart sikit lah kan. Dah cukur misai, cukur misai, trim janggut biar nampak muda lah kan. Nampaklah sikit macam umur 27 tahun kan. Lepas tu ada juga yang komen, bang semoga 50 kilo situ. Sebenarnya tu abang tersalah cakap dulu. Abang cakap 50k subscriber, abang cakap 50 kilo. Sempat dia buat lawak, tak apalah, itu menunjukkan kita ada connection. Okay, sekarang ni abang nak cerita. Kisah ni berlaku 40 tahun yang lepas. Sekarang Abang Syukri berumur 47. Jadi kisah ni berlaku waktu dia umur darjah 1. Dia bersekolah dekat satu sekolah di tengah-tengah Bandar Alustar Kedah, dan itu adalah sekolah lelaki. Tapi kalau korang cari sekolah tu sekarang memang dah tak ada. Sekolah tu dah tutup sebab dia preserve, dipelihara untuk menjadi salah satu bangunan bersejarah di Kedah. Sebab sekolah tu sendiri terdiri daripada bangunan-bangunan yang dibuat pada zaman British. Memang sangat cantik. Sebab itu sekolah tu sekarang ditutup, diambil alih oleh pihak Jabatan Muzium Negeri Kedah. Okay, maaflah ya bentar sasul. Jadi kisahnya 40 tahun yang lepas, Abang Syukri ni punya rumah daripada sekolah tak lelah jauh sangat, lebih kurang 2 km je. Kalau naik basikal tu memang cepatlah sampai, tak berapa jauh. Dan nak jadi cerita, sekolah tu dekat dengan pejabat bapak dia. Bapak dia bekerja di Pejabat Tanah Alustar Kedah. Okay. Jadi dia ni adalah anak bongsu dalam, kalau tak silap abang, 9 orang adik-beradik. Dia anak bongsu dan dialah yang sekolah lah dekat sekolah tu. Lepas tu sekolah tu dah tak adalah adik-beradik dia lagi. Pada satu hari, bapak dia hujan lebat. Hujan yang betul-betul lebat pada waktu tu. Dan dia ni bersekolah darjah 1 waktu petang. Jadi selepas habis sesi persekolahan darjah 1 tu pada waktu petang, dia pun tunggulah bapak dia dekat sekolah tu, tunggu bapak dia jemput. Sekolah habis lebih kurang pukul 6.30, pukul 7. Bapak dia pesan, Syukri tunggu dekat sini. Maksudnya dekat ada satu tiang dekat koridor. Jadi kat situlah tiap-tiap hari Abang Syukri tunggu bapak dia. Sampai bapak dia sampai, baru dia keluar daripada pagar sekolah. Selagi bapak dia tak sampai, dia tak keluar daripada pagar sekolah. Tapi hari tu hujan lebat. Yang selebat-lebatnya, sampaikan Abang Syukri terpaksa tunggu sorang-sorang dekat sekolah tu. Tunggu sorang-sorang bukan benda yang seronok dengan umur 7 tahun. Mesti ada yang cakap, bapak Abang Syukri ni tak jemput Abang Syukri ke? Sebenarnya bapak dia nak jemput, tapi waktu tu hujan lebat. Bapak dia hanya ada seekor sebuah motor. Sebuah motor je bapak dia ada.
Jadi itulah kenderaan yang digunakan oleh bapa dia untuk pergi kerja dan buat aktiviti-aktiviti lain termasuk jemput Abang Syukri. Jadi waktu tu hari hujan, macam manalah bapa dia nak jemput? Memang tak boleh lah kan nak tunggu hujan teduh sikit lah. Tak adalah teduh sangat, teduh sikit lah. Tapi nak teduh sikit tu makan masa sampailah pukul 7.30 ke 8 malam. Bayangkan macam mana seorang budak darjah 1 kena tunggu. Tunggu bapak dia, tak ke mana-mana. Bapak dia tunggu, suruh tunggu kat tiang-tiang tu juga dia tunggu. Dan ini kisahnya bermula. Bila bapak dia suruh tunggu dalam keadaan hujan lebat, dia memang takut nak ke mana-mana. Dalam keadaan hujan macam tu, dia dah terfikir bukan-bukan. Jadi disebabkan dia terfikir bukan-bukan tu, dia tak nak pergi ke mana-mana. Dia memang duduk kat situ. Tunggu bapak dia. Hari dah makin malam. Daripada pukul 6.30 ke pukul 7. 7 dah pukul 7.30. Dan waktu pukul 7.30 ni dia kena dengki. Dia kena sakat. Ataupun dia kena sesuatu lah. Dia tengah tunggu bapak dia. Tiba-tiba dia dengar bapak dia panggil nama dia. Syukri. Dia pun toleh. Darjah 1 kan. Toleh kanan, toleh kiri. Cari suara bapak dia. Dengan harapan bapak dia ada lah kan. Tak ada juga. Sekolah dah gelap. Memang tak ada lampu. Hujan lebat. Dengar kali kedua. Syukri. Dia toleh lagi. Tak ada juga. Hati dah berdebar. Betul ke bapak dia ni? Ataupun bukan bapak dia? Tak apalah. Dia duduk lagi dekat tiang tu. Tunggu bapak dia. Hujan lebat. Kali ketiga, suara tu panggil. Syukri. Dan dia pun toleh ke belakang. Lepas tu dia nampak bapak dia berdiri dekat hujung blok kelas. Koridor tu adalah bersebelahan dengan kelas dan dia nampak bapak dia berdiri di hujung blok paling hujung sekali. Nampak samar-samar. Tapi berdasarkan bentuk badan, dia memang tahu tu bapak dia. Dia tenung aja orang tu. Budak darjah 1 kan. Tiba-tiba orang tu panggil sekali lagi. Syukri! Dia tahu tu bapak dia. Terus dia tinggalkan beg, dia berlari ke arah suara tu. Memang dia nampak bapak dia. Mata dia tak beralih waktu dia lari. Mengikut cerita Abang Syukri. Lari memang betul-betul bersungguh-sungguh. Sebab dalam keadaan takut. Dah pukul 7.30 malam. Dah gelap. Bila dia lari, bapak dia makin dekat nampak muka bapak dia makin jelas. Rupanya bapak dia tengah tersenyum. Makin dekat, tiba-tiba dia dengar kilat. Bila dia dengar kilat, dia toleh ke arah kilat tu. Berkeliplah mata sikit. Dia terberhentilah berlari. Dah dekatlah lebih kurang 20 langkah lagi daripada bapak dia. Bila dah kilat tu, dia pandang kilat tu, dah habis kilat, dia pandang pada bapak dia balik. Rupanya bapak dia tak ada. Bukan bapak dia. Umur darjah 1. Dah tercegat dekat tengah-tengah kelas. Dalam keadaan yang gelap. Hui, abang pula yang meremang lepas tu. Dalam keadaan gelap. Dia dah terdiam. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tunggu kalau bapak dia panggil untuk kali kedua. Betul. Untuk kali seterusnya bapak dia panggil. Syukri! Tapi bukan daripada depan. Bapak dia panggil daripada tempat dia tunggu. Tempat mana beg dia diletakkan. Dia pun cepat-cepat patah balik. Dia lari ke arah beg dia. Darjah 1 Lari ke arah beg dia. Sampai dekat beg dia, dia pandang kiri, dia pandang kanan, bapak dia tak ada. Dah dia terdiam. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun mulalah duduk balik. Waktu dia dah rasa macam nak nangis. Dia kata, budak waktu tu, dia tak tahu alam sebelah ni, dia tak tahu. Dia tak tahu alam sebelah ni apa benda. Yang dia tahu, dia tunggu bapak dia. Lepas tu dia dah duduk balik, dia dah rasa macam tak sedap, dia dah rasa takut. Sekali lagi dia dengar bapak dia panggil. Syukri! Kalau abang lah yang jadi Abang Syukri waktu tu kan, mau abang teriak dah kat situ lah, meraung lah tu. Tinggalkan aku kat situ. Abang jerit lah. Lepas tu, kali ni suara tu dipanggil daripada dalam kelas pula. Dia tak berani nak pergi sebab dalam kelas gelap.
Kalau tadi dia nampak bayang bapak dia, sebab itu dia kekuatan tu adalah nak berlari ke arah bapak dia. Kali ni tak nampak bapak dia. Nampak dengar suara daripada dalam kelas. Kalau korang nak pergi tak dalam kelas tu? Itulah yang Abang Syukri buat dia tak pergi. Bila dia dengar daripada dalam kelas, dia toleh, dia tahu itu bukan bapak dia. Dia tak tahu apa yang panggil dia, tapi dia teruskan duduk. Kali ni benda tu terus berterusan mendengki. Dia ketuk tingkap yang ada dekat kelas tu. Kentang tang tang macam tu. Abang Syukri tak pandang kiri kanan. Dia duduk aja dekat bawah koridor tu dan menghadap hujan yang lebat tu. Lepas tu bunyi lagi teng 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 macam ni. Benda tu dengki dengan ketuk tingkap. Lepas tu panggil lagi, Syukri. Hei, kalau abang umur 7 tahun masa tu dah melalak dah. Tapi mungkin Abang Syukri ni dia punya semangat dia kuat kan. Semangat dia kuat. Jadi dia pun stay kat situ. Nak jadikan cerita lah. Allah Ta'ala nak tolong lah. Tuhan nak tolong lah kan. Nampak daripada... belum. Salah cerita. Apa tu nak Allah Ta'ala dah gerakkan hati dia. Dia dah tak tahan kena dengki. Dia berlari keluar daripada koridor dan keluar daripada kawasan sekolah. Dan berdiri tepi jalan dalam keadaan hujan. Sebab dia dah terlalu takut. Takut nak menghadap yang belakang ni, apa benda kat belakang ni. Jadi, Allah Ta'ala nak tolong. Tuhan nak tolong. Tengah-tengah dia tunggu bapak dia dalam hujan, dalam keadaan kereta langsung satu pun tak berhenti. Terus dia zung-zang. Memang tak ada yang nak berhenti dekat dia. Hujan lebat lah mungkin. Ataupun mungkin orang nampak, ini budak ni kantu ni kan. Takut juga nak berhenti kan. Dia kata dah lah sekolah tu sekolah lama. Memang tak ada lah kereta yang berhenti. Jadi, nak jadi cerita Allah nak tolong dah. Bapak dia sampai. Dalam keadaan hujan tu, dah lebih 7.30 tu bapak dia sampai. Bila bapak dia sampai, dia punyalah menangis. Tapi bapak dia pun parking depan dia. Lepas parking depan dia, dia ingat bapak dia akan peluk dia. Syukri macam tu. Memang tak, dia kata. Bapak dia terus masuk dekat dalam sekolah, pergi cari, dia terjerit-jerit. Syukri macam tu. Yang dia ni tercegat tepi jalan, tepi motor bapak dia, menjeritlah. Dia kata, Abah Syukri kat sini, Abah Syukri kat sini. Lepas 2-3 kali dia jerit, barulah bapak dia toleh ke arah motor. Lepas tu barulah bapak dia pergi ke arah Syukri dan bawa Syukri balik. Sampai kat rumah, Syukri dah dibersih-bersihkan, disiap-siapkan, dimandikan. Yalah, bapak pun sedih kan lah kan. Tinggalkan anak darjah 1 sorang-sorang. Tapi nak buat macam mana kalau naik motor dalam keadaan hujan lebat pada zaman-zaman 40 tahun yang lepas, boleh aksiden, bahaya. Jadi bila dah siap-siap, dah mandi tu, bapak dia berceritalah dengan mak dia. Tapi Abang Syukri dengar apa yang bapak dengan mak dia cerita. Rupanya bapak dia waktu sampai depan Abang Syukri ni, memang dia dah nampak Abang Syukri ni. Cuma dia terus masuk ke dalam sekolah sebab dia nampak sebelah Abang Syukri ada satu makhluk lain. Makhluk tu besar, tinggi, warna hitam. Tiba-tiba abang pula meremang. Ya Allah Tuhanku, lindungilah. Jadi, tujuan bapak dia masuk dalam sekolah, bapak dia azan dan baca ayatul kursi. Bila dia dah tengok makhluk tu pergi daripada Abang Syukri, barulah dia mendekati Abang Syukri. Sebab dia takut kalau dia rampas Abang Syukri daripada makhluk tu, takut makhluk tu buat mengapa-ngapakan ke ataupun dia ikut balik ke. Jadi itulah yang dia buat. Jadi itu adalah pengalaman pertama Abang Syukri dekat sekolah tengah-tengah Bandar Al-Usta, sekolah lelaki. Kalau korang tahu, boleh komen-komen kat bawah. Jom kita teruskan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni sewaktu Abang Syukri dah besar sikit. Kalau tak silap abang, dia kata umur dia lebih kurang darjah 4 ke darjah 5 macam tu. Jadi kita tahu sekolah tu Abang Syukri pernah ada peristiwa kena dengki kan, kena sakat. Waktu umur darjah 5 tu, Abang Syukri ada satu aktiviti bersama kawan-kawan dia. Bila hari Sabtu Ahad, diorang akan pinjam padang sekolah untuk main bola sepak. Main ramai-ramai lah. Jadi bukan dia main sorang-sorang, dia main ramai-ramai. Berkumpul lah dekat sekolah setiap pagi Sabtu, semata-mata nak main bola sepak. Sebab rumah dia memang tak jauh daripada sekolah, setakat 2 km kan, boleh naik basikal ramai-ramai. Jadi pada hari tu diorang pun
bercadang nak main bola sepak. Dah set masalah pada hari Jumaat tu, kita kumpul kat padang ni pukul 8 pagi. Dan Abang Syukri pun sampai tepat dengan 2 orang lagi kawan dia. Abang namakan dia sebagai Abang Halim dan juga Abang Fauzi. Jadi Fauzi dengan Halim ni kan. Fauzi, Halim, Syukri. Jadi dia bertiga ni sampai awal 8 tepat. Jadi diorang pun bila sampai awal, mak-mak bekalkan makanan lah. Ada ubi goreng, ada nasi lemak. Jadi sementara menunggu kawan-kawan dia layan sampai, diorang pun pergilah dekat kawasan kantin, makanlah dekat situ. Okey. Bila tengah-tengah makan tu, tiba-tiba nampak seorang cikgu. Cikgu tu memang duduk dekat kawasan sekolah. Kalau ikut cerita Abang Syukri, dalam kawasan sekolah tu, dekat hujung-hujungnya, dekat sebelah padang jauh macam itulah, ada quarters guru, tapi tak banyak, lebih kurang ada 7-8 macam itulah dekat quarters guru. Dan berdepan dengan quarters guru tu ada satu pokok ara, pokok yang rimbun, rendang besar, yang ada tali-tali Tarzan semuanya. Korang boleh bayangkan kan pokok ara. Jadi bila dia orang tengah bertiga tengah makan tu, tiba-tiba ada seorang cikgu datang. Cikgu tu tanya. Dia cakap dalam bahasa Kedah lah. Abang tak boleh nak cakap bahasa Kedah, nanti kena pukul yang orang Kedah kan. Orang Negeri Sembilan, orang Johor pergi cakap bahasa Kedah. Hara bunyinya kan. Dia kata, korang ni datang sini buat apa? Kata, kita orang nak main bola cikgu. Dia kata, pagi ni. Takkan cikgu tak tahu tiap-tiap hari Sabtu kan memang cikgu nampak kita orang main bola. Dia kata. Lepas tu cikgu tu cakap, hari ni korang tak boleh main bola, korang kena balik juga. Dia kata. Lepas tu budak ni tanya, kenapa kita orang tak boleh main bola? Dia kata, jangan banyak tanya, hari ni korang balik, jangan main bola. Dia kata. Lepas tu cikgu tu pun pergilah meninggalkan budak bertiga ni. Yang budak bertiga ni dah termangu-mangu lah kan. Abang Syukri, lepas tu ada Halim, ada Fauzi, ada termangu-mangu lah, kenapa pula tak boleh main bola hari ni kan. Dah set masa dengan kawan-kawan ni, ramai-ramai nak berentam ni kan. Tapi tak apalah, bila dah cikgu cakap macam tu, dia orang cadang, tunggu lagi kawan-kawan yang lain, lepas tu barulah bincang-bincang dan kita ambil keputusan lah. Dia kata sama ada nak terus main. Kadang-kadang cikgu ni ada alasan kenapa dia tak kasih main, sebab mungkin dia tak nak padang rosak ke apa ke kan. Jadi di antara dia 3 orang ni, selepas makan, diorang pun cucilah tangan dekat gunakan tisu yang diorang bawa, ataupun gunakan, Abang Syukri cakap dia lap-lap, jilat-jilat, lepas tu lap pakai rumput-rumput yang ada dah. Sangat klasik. Abang pun pernah buat lah, lap-lap kat rumput tu je. Tapi ada yang seorang tu, dia walaupun dia lap kat rumput, dia nak pergi bilik air lah, kata Halim lah, yang pergi bilik air tu Halim. Jadi Halim pun pergi bilik air atas 2 sebab. Satu dia nak kencing, satu lagi dia nak cuci tangan. Lepas dia cuci tangan, okey, lepas tu dia buang air lah kan. Yang Abang Syukri dengan Fauzi tunggulah yang si Halim ni keluar daripada bilik air. Tiba-tiba pagi ni, lebih kurang pukul 8 lebih, dengar si Halim menjerit dekat bilik air. Menjerit yang betul-betul, yang macam nak keluar, nak tekak. Dia kata dah macam pitching habis, tinggi habis punya jerit. Lepas tu dia nampak Halim keluar daripada bilik air. Lepas tu Halim lari. Dia tak ikut jalan yang sepatutnya. Patutnya kalau keluar daripada bilik air tu berlari ke arah dia orang kan. Tak, ni dia membabur-babur dia ke tempat-tempat lain dulu, baru sampai kat dia orang. Memang dia ikut jalan kona jauh dulu. Lepas tu yang bila dia sampai tu, tanyalah, korang kenapa ni? Dia kata ke? Korang kenapa? Engkau kenapa ni Halim ni tu? Dia kata, aku dah nampak. Cik baik tak sebut. Aku nampak tu dekat bilik air. Aku takut gila. Lepas tu, okey, tenang. Kita relax. Sebenarnya apa yang kau nampak, kau cerita pada mula. Lepas tu Halim ceritalah. Dia kata waktu dia pergi bilik air, lepas cuci tangan, dia pergi masuk bilik tandas nak buang air. Bila dia masuk kat bilik tandas buang air, macam biasa dah pump semua, cuci, istinja, cuci dengan istinja, pakai air tanah je. Itu lucu-lucu je lah, jangan serius sangat. Tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan dalam bilik air gelak-gelak. Dah gelak-gelak, lepas tu dia kata, "Woi, siapa tu?" Dia kata. Terus suara perempuan tu daripada gelak, dia bertukar jadi suara lain. Dia tak cakap lah suara macam mana, tukar macam suara mendedor. Tahu tak kalau binatang mendedornya? Macam tu lah. Tapi ni suara jantan lah kalau mendedor ni. Ni suara perempuan lah. Macam tu.
Tempat pula bawa lawak. Macam tu lah, mendedor yang suara perempuan lah. Lepas tu yang si Halim ni menjerit daripada bilik air. Woi, kau jangan main-main aku ni mesti Fauzi dengan Syukri ni, kata. Benda tu tak bunyi lagi mendedor. Macam tu. Lepas tu dia pun cepat-cepatlah nak keluar pada bilik air. Tak boleh keluar, macam dah terkunci. Menangislah mamat tu. Dia goyang-goyang pintu, Dan bila dia goyang pintu, dia dengar bunyi mendedor tu lagi kuat tau. Lagi kuat. Abang tak boleh nak buat banyak-banyak kali. Kan kuat. Dengar aku 12 lah ni. Mendedor macam tu. Lepas tu dia beranikan diri. Kau nak apa? Dia kata. Lepas tu benda tu cakap benda yang sama dengan cikgu tadi cakap. Jangan main hari ni, dia kata. Pergi balik, dia kata. Jangan main hari ni, pergi balik. Cakap 2 kali. Lepas tu yang si Halim ni dah takut. Ya, aku tak main hari ni. Aku tak main bola sepak hari ni. Aku nak balik. Lepas tu dia pun keluar. Gegar-gegar pintu, akhirnya dapat keluar. Tapi bila dapat keluar tu, dia menjerit lah. Sebab bila dia keluar, dia nampak sesuatu dekat dalam bilik air tu. Cuma dia nampak, bila dah nampak tu, dia terus lari lah. Lari sambil menjerit. Yang menjerit itulah yang Abang Syukri dengan si Fauzi dengar. Menjerit, lepas keluar pada bilik air tu, dia tak jalan terus, dia membawa-bawa tempat lain. Rupanya, dia nampak benda tu berada di mana-mana di kawasan depan bilik air tu. Maksudnya bukan satu, ada 2, 3. Ada yang baring, ada yang berdiri. Jadi sebab itu dia ambil corner jauh. Dia nak pergi ke tempat Abang Syukri dan juga Fauzi tu, dia ambil corner jauh tu. Dia tak ambil yang terus tu. Bila dah corner jauh tu, baru sampai dekat Abang Fauzi. Itulah yang dia ceritakan balik tu, dah tercungap-cungap. Yang dia orang bertiga ni dah tak tahu nak buat apa, sebab member si Halim ni dah menangis-nangis. Jadi dia orang bertiga ni pun pergilah ke kawasan rumah cikgu yang tegur dia orang tadi. Kita panggil dia Cikgu Syahari lah kan. Jadi dia pergilah rumah Cikgu Syahari, ketuklah pintu. Lepas tu Cikgu Syahari tanya, ni apa hal ni, muka pucat dah, seorang melalak, dah 2 orang lagi pucat, kata. Jadi dia orang 3 ni memang teruslah cerita pada Cikgu Syahari. Bila cerita pada Cikgu Syahari pun panggillah masuklah dalam rumah, bagi minum air, suruh bertenang, suruh selawat Nabi. Memang selawat Nabi mujarab kan, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu kan. Jadi selawat Nabi, dah tenang semua. Lepas tu diorang pun ceritalah semula secara jelasnya apa yang berlaku pada Halim, ya. Jadi Halim ceritalah. Lepas tu Cikgu Syahari tergelak-gelak. Dia tergelak. Lepas tu diorang tanya, kenapa cikgu tergelak? Dia kata, cikgu cakap, itulah cikgu dah cakap hari ni jangan main bola sepak. Sebab benda tu dah cakap dekat cikgu. Macam cikgu ni dah lama cikgu duduk sini. Dia macam dah terasa lah. Benda tu tak kasih main. Sebab hari tu padang tu dia nak guna. Kok kenduri ke apa ke kan. Jadi kalau main bola sepak memang tergoleklah dia punya periuk nasi, segala periuk lauk kat dalam tengah padang tu. Lebih kurang abang buat bayangan je lah. Lepas tu budak-budak bertiga ni tanya, kenapa cikgu tahu tentang benda ni dan tak cakap kita orang ni tipu? Kita orang ni kan budak-budak lagi, mungkin kita orang ni tipu, kata Abang Syukri. Abang Syukri cakap. Lepas tu cikgu cakap, korang nampak tak pokok ara kat depan tu? Dia kata. Nampak, dia kata. Korang tahu tak, setiap malam tanpa miss, walaupun satu malam, kakak yang si Halim nampak tadi memang ada dekat pokok tu. Duduklah kat situ. Dia menunjukkan diri. Kita orang semua cikgu-cikgu yang satu barek ni, semua memang dah tahu benda dia, tapi dia tak kacau. Dia tak kacau kita orang. Dan kita orang pun tak adalah pergi tarik-tarik rambut dia. Jadi kita tak kacau dia tak kacau kita, dia cuma berdiri. Cuma itu yang cikgu dapat apa tu, macam alamat lah, dia tak kasih korang main bola hari ni. Sebab tu cikgu bagi tahu. Tapi cikgu tak sangka lepas tu dia dengki Halim sampai tahap Halim muka pucat lesi mesi macam tu kan. Jadi bila dah tahu macam tu, diorang pun tengok kat pokok ara tu. Ya Allah, patutlah pokok ni seram pula. Patutlah dia punya keadaan pokok tu macam suram. Rupanya memang ada kat situ. Mungkin ada kerajaan ke rumah ke apa, tempat Minah Rockers yang duduk situ kan. Jadi sejak daripada habis dah peristiwa tu, diorang pun semua berbalik rumah. Balik rumah. Dan sebelum tu abang terlupa,
Abang Syukri selepas dengar cerita daripada Cikgu Syahri, Abang Syukri pun ceritalah dekat Cikgu Syahri. Abang Syukri cerita, Abang Syukri cakap waktu dia darjah 1 dia pernah kena. Jadi cikgu cakap mungkin benda yang sama atau mungkin benda yang berlainan. Sebabnya dia kata, tanah sekolah ni dulu ada satu peristiwa yang sangat-sangat besar. Kerajaan, bukan kerajaan lah, peristiwa tu disenyapkan macam tu aja. Sebenarnya ada berlaku satu pergaduhan besar-besaran pada zaman-zaman dulu di tapak sekolah tu yang melibatkan kematian berpuluh orang. Jadi tapak sekolah tu bukan tapak yang bersih sangatlah. Tapak yang ada berlaku pergaduhan yang menyebabkan kematian, dan sejak daripada tu tapak tu memang berhantu. Okey, dan diorang bina sekolah untuk tapak tu. Jadi berdasarkan cerita daripada Cikgu Syahri dan juga daripada Abang Syukri, memang buat kesimpulan daripada Abang Syukri, sekolah tu bukan sekolah yang biasa, dan sekarang sekolah tu dah tak lagi digunakan mengikut cerita Abang Syukri. Cerita tambahan daripada Abang Syukri, sekolah tu dulu pernah dijadikan asrama universiti. Tapi asrama tu hanya bertahan 1 malam kalau tak silap abang. Lepas tu semuanya pindah keluar sebab tak tahan, memang ada benda yang mengganggu. Lepas tu pernah juga sekolah tu disewakan untuk menjadi kuartus-kuartus kerajaan, pun tak jalan juga. Memang ramai yang kena dengki, kena sakat. Tapak tu sendiri macam ada problem lah, bukan tapak yang bersih. Dan sekolah tu sampai sekarang terbiar. Walaupun sekolah tu ada lagi sembot kerajaan negeri Kedah untuk dibaik pulih, tapi dalam keadaan ekonomi dan keadaan COVID sekarang ni, kerja-kerja pembaik pulihan tak dapatlah nak dijalankan. Okay? Jadi kalau korang tahu-tahu, bolehlah komen kat bawah. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hari ni abang bercerita agak perlahan, kalau korang nampak kan, agak step by step perlahan, sebabnya abang dapat komen daripada seorang penonton abang. Dia kata dia ada masalah pemahaman dan juga masalah pendengaran. Jadi boleh tak kalau abang cerita slow-slow supaya dia dengan kawan-kawan dia nak dengar. Jadi kita ni ramai-ramai lah penonton-penonton abang, kita sama-sama tolong untuk dengar cerita abang secara perlahan-lahan. Tapi abang harap cerita perlahan-lahan ni pun dapat sampailah dekat hati. Pengajaran dia ialah, yang pertama, kalau korang ada anak, kalau boleh janganlah tinggalkan anak dia. Anak tu kat sekolah lama-lama. Abang pernah terasa seperti dipinggirkan lah. Mati bapak abang tengok video ni. Tak, bapak abang okey. Kita rasa sedih lah kan, bapak kita tinggalkan kita ni, bapak dah nak buang kita ke apa kan. Tapi bapak abang bukan macam tu. Bapak abang kerja KL masa tu. Tapi waktu tu abang tinggal dengan adik-beradik abang ramai-ramai. Walaupun kena tinggal, tapi meriah juga main dekat kawasan koridor. Gelap juga waktu tu. Tapi tak ada masalah pun, sekolah petang kan. Okey, jadi satu lagi abang nak pesan, kalau korang nak hantar cerita lepas ni, jangan type. Abang rasa macam feel dia kurang sampai. Korang hanya hantar email dan nombor telefon je. Lepas tu yelah, nombor telefon, email dan nombor telefon, dan abang akan call. Dan abang akan call, kita boleh calling-calling. Kalau mana yang suami-suami orang tu tak kisahlah, sama-sama lelaki kan. Jadi kalau macam kakak-kakak yang nak call tapi ada suami, minta izin suami dan buat loudspeaker supaya kita tak nak ada berlaku syakwa sangka kan. Kita cuma nak menyampaikan buat pengajaran kan. Pengajaran pertama tadi, jangan tinggalkan anak. Pengajaran kedua adalah, kalau cikgu kata jangan buat, janganlah. Sebab cikgu mungkin ada lebih tahu daripada kita. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.